alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bersama dengan para malaikat memayungi kita berada di halakah ilmu untuk mendengar kalamullah pada pagi yang penuh barakah ini. Kepada para sahabat jannah, muslimin muslimat, diingatkan supaya offkan mikrofon sepanjang kuliah. Mudah-mudahan Ustaz dapat menyampaikan kuliah, menyampaikan tadabbur dengan sempurna, tidak ada sebarang gangguan. Soalan-soalan boleh diaju sekiranya ada diberi peluang oleh Ustaz untuk bertanya soalan, insya-Allah. Dan tanpa melengahkan masa, kita dengan segala sukacitanya mempersilakan Al-Fadil Ustaz untuk memulakan kuliah duha dengan menyampaikan tadabbur surah Al-Falaq. Ustaz berada di mana ni Ustaz? Kat office. Oh, kat office. InsyaAllah. Lepas tu pakai smart hari ni kan? Okey, silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru daripada TV Hijrah tadi. Apa nama? Live. Live. Tengok itu program pada 9.30 berakhir. Taklah. So saya baru sampai tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahniah. Tak sempat lah nak tengok. Nanti mungkin ada kita tengok rakaman insyaAllah di YouTube. Alhamdulillah. Tahniah Ustaz. Kita dah sampai pada ayat yang keempat surah Al-Falaq, dan pada pertemuan yang lalu kita mengenali, memahami bahawa Allah perkenalkan diri dia sebagai Tuhan yang membelah. Al-Falaq, Tuhan yang membelah. Allah belah sel-sel kita untuk kita dapat hidup. Allah belah biji benih untuk tunas itu boleh menjelma. Kemudian Allah belah telur supaya anak ayam tu senang untuk menetas. Dan bila sebut tentang keburukan para makhluk, dan sebut tentang kegelapan malam, selalunya benda-benda gelap, benda-benda buruk, benda-benda gelap tadi, dia berkait rapat dengan benda yang kita tak suka. Gelap, murung, muram, buruk. Dan kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, ayat yang pertama, Al-Falaq juga bermaksud terbit fajar. Terbit fajar. Kalau kita sedang diselimuti dengan kesedihan, mohonlah bantuan dari Allah agar membelah kesedihan, kegelapan kesedihan itu agar kita nampak cahaya. Kalau kita sedang dalam kemurungan, kalau kita nampak member kita sedang dalam kemurungan, mintalah dia berdoalah, kau minta lindunglah pada Allah, berdoalah pada Allah agar Allah membelah kemurunganmu dan kau kembali ceria. Tuan-puan, cuba kita tengok statistik orang-orang yang membunuh diri. Tekanan perasaan, kemurungan, mereka sebenarnya sedang ditutup, diselimut, diliputi. Ada satu barrier yang mereka tak boleh keluar. Mereka tak boleh move on. Kematian isteri, kematian anak, kematian suami. Mereka dalam kepompong tu tak boleh keluar.
So kita datang bukan sekadar kata bersabarlah, ada hikmah di sebalik ini, bersabarlah, aku turut berduka. Tak. Doakanlah, minta ajar dia. Jomlah kita sama-sama doa, ya Allah, belahlah kemurungan aku ni. Keluarkanlah aku agar aku dapat melihat cahaya. Minta, terbelenggu, terpenjara. Minta pada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Dia bukan sekadar kegelapan malam itu menjadi fokusnya. Tapi setiap kita ada kegelapan-kegelapan kita masing-masing. Kadang kita terjerat dengan dosa yang kita tak boleh keluar daripada itu. Kan ada anak-anak kita yang terjerumus melihat filem-filem lucah, porno. Mereka tak boleh keluar daripada itu. Ketagih. So, benda yang menyebabkan ketagihan tak boleh keluar, daur, tasalsul, bersambung-sambung daur, berpusing-pusing di situ. Kita sama-sama minta, ya Allah, kau belahkanlah semua ini agar kami dapat melihat cahaya, dapat melihat keindahan agamamu. Yelah, selagi kita tak minta, tak adalah kita dapat. Kan, minta. Kejahilan juga bentuk kegelapan. Kan, kalau kita rujuk pada surah Baqarah. Surah Baqarah. Sebab nanti kita akan melihat surah-surah yang lain. Tapi antaranya surah Baqarah yang cerita pasal setelah ayat kursi tu. Ayat kursi 255. 255 hingga 230. Surah Baqarah. 230 pula. 255 hingga 260. Gitu. Okey. Ni. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Tak selalunya zulumat ni dia diartikan sebagai kesesatan, kesyirikan. Tapi Allah kata Allah wali, pelindung kepada orang beriman. Allah protector kepada orang beriman. Allah pelindung, penjaga kepada orang beriman. Allah sebut orang beriman. Yukhrijuhum, dia yang mengeluarkan berkali-kali. Dia yang mengeluarkan kita orang beriman berkali-kali. Minaz zulumat, daripada kegelapan demi kegelapan, lapisan kegelapan demi kegelapan, demi kegelapan, demi kegelapan, kepada satu cahaya. Ilan nur, kepada satu cahaya. Apa yang kita nak perhati ialah yukhrijuhum. Yukhrijuhum ni dikeluarkan. Dan yukhrijuhum fi'il mudhari' majhul. Fi'il mudhari'. Continuous, berkali-kali. Kehidupan kita ini bukan sentiasa ada cahaya. Bukan sentiasa ada cahaya. Katalah Puan Intan, dia belajar matematik, pakar dalam matematik. Tapi dia jarang masak. So, bab masak, dia masih ada kegelapan. Dalam bab masak, dalam bab bertukang, dia masih ada kegelapan. Allah lah yang mengeluarkan kita dari kegelapan demi kegelapan, kesedihan, kemurungan, ketidaktahuan, kejahilan, kezaliman yang kita buat. Begitu, dia yang keluarkan dan bawa kita pada cahaya. So, kalau kembali kepada surah ini, Allah sudah bersedia lama dulu untuk keluarkan kita. Tinggal lagi, kita minta ke tak? Kita minta ke tak? Dan Allah suka kita merayu-rayu, minta dengan penuh harap. Lalu Allah dengan senang hati untuk beri. Amin syarri ghasiqin
Iza waqab. Sebelum tu wa min syarri ma khalaq. Kemudian kita masuk ayat yang keempat. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Dan daripada kejahatan yang menghembus-hembus pada simpulan. Dari segala bentuk kejahatan yang menghembus-hembus pada simpulan. Okey, kalimah nafasat maksudnya menghembus. Menghembus. Dan dia jenis hembus dari mulut yang ada air liur tu. Tuk. Gitu. Bukan hembus. Tak. Dia hembus ada air liur tu. Dan dia dalam bentuk mubalaghah. Nafasat dalam bentuk bersangatan. Bersangatan. So maksudnya dia bukan hembus satu kali. Tapi dia sudah jadi pakar menghembus. Dia sudah jadi pakar menghembus. Menghembus banyak kali. Dan perkataan ini pula Allah datangkan dalam bentuk mu'annas, feminin. Mu'annas, feminin. So adakah tok-tok bomoh perempuan yang banyak berbanding lelaki? Kan? Nafasat. Ini mesti witch. Ahli sihir wanita lah ini. Tak. Tak semestinya. Walaupun dalam bentuk perempuan. Dalam bentuk wanita. Tak semestinya. Lelaki ke wanita ke, yang penting kerja dia memang suka hembus-hembus ni. Memang suka hembus-hembus. Dan kerana ia dalam bentuk jamak dan nafs memang dalam bentuk mu'annas. Maksudnya kita minta perlindungan daripada semua manusia yang menghembus. Tapi hembusan yang dibuat dengan niat yang buruk untuk melakukan sihir. Kita minta perlindungan pada Allah dari pelaku-pelaku sihir. Dan antara cara yang dilakukan oleh ahli sihir untuk menjalankan sihir mereka salah satunya dengan cara hembusan. Dengan cara hembusan. Sebelum ni kita baca hadis bagaimana Nabi SAW disihir dan Nabi bermimpi dua orang malaikat yang berborak tu dekat kepala dan dekat samping Nabi tu. So kalimah al-uqad bermaksud simpulan. Simpulan. So ahli sihir ada yang mengikat pada tali dan dihembus pada tali tu tujuannya nak melakukan sihir. Ada yang hembus pada tali, diikat dan dihembus. Inilah saya share macam inilah. Diikat-ikat, dihembus, diikat-ikat tali tu. Kan disimpul tu. Diikat-ikat, tu diikat. Diikat-ikat pada tali dan dihembus. Begitu. So, seperti yang pernah ditujukan pada Nabi dalam hadis yang sebelum ni. Dan perkataan nafasat merujuk kepada ahli sihir. Dan ini adalah kerana mereka membaca jampi dan kemudian hembus pada simpulan tu. Dari bahasa Nahu, kan ada alif lam pada an-nafasat. Wa min syarrin nafasat. So lazimnya bila guna alif lam, ia menunjukkan sesuatu yang khusus. Ia menunjukkan sesuatu yang khusus. Kan? Apa maksudnya alif lam kat situ? Maksudnya, orang yang nafasat pasti ada elemen keburukan. Pasti ada niat jahat.
Jika tidak, dia tak buat. Tu ada alif lam tu. An-nafasat, dia pasti ada niat jahat. Terutamanya bila berkaitan dengan simpulan-simpulan. So, ada juga yang menghembus. Tapi kita hembus kat mana? Yasin. Untuk tujuan perubatan. Hembus. Tapi bila Allah kata tentang pada simpulan, nak menimpul, nak mengikat, itu pasti ada niat jahat tanpa syak. Tanpa syak. Dan perasan tak tentang narrowing down? Ini sangat umum. Tak kira siang ke malam. Kemudian yang ini malam sahaja. Keseluruhan malam. Dan antara aktiviti yang orang buat pada waktu malam ini, dalam banyak-banyak aktiviti pada waktu malam, antara yang di-highlight ini, sihir dibuat pada malam. Kenapa tak buat waktu tengah hari? Panas kot. Sebab tu tak buat waktu tengah hari, takut terbakar. Panas tu yang dibuat waktu malam tu. Nafasat. Lagi satu, bila dia dah simpul-simpul tu, dia kena tanam. Kadang kalau dekat Sabah dulu dia ada, dia simpul juga. Dia simpul, dia letak dekat depan pintu. So bila orang tu, mangsa tu langkah, terus lumpuh. On the spot. Lumpuh. Cara nak ubat kena dapatkan balik apa yang diikat tu. Kalau diikat pakai tali rapia, ya bolehlah kita usahakan untuk buka balik. Tapi kalau diikat mati pakai rambut, nak buka macam mana? Bentuk macam tu. Ada juga sihir pemisah laki bini. Min syarrin nafasati fil uqad. So pada waktu malam, itu antara aktiviti yang Allah highlight tentang kepala keburukan. Kepala keburukan. Dan yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Kenapa orang buat sihir? Salah satu sebabnya dan sebab paling utama kerana hasad dengki. Kerana hasad dengki itulah orang terkena sihir. Dan pada ayat yang kelima ini mengandungi permintaan perlindungan kepada Allah dari kejahatan hasad dengki. Hasadah bermaksud dengki. Dan ia adalah gambaran perasaan benci yang timbul dalam hati. Kerana Allah beri satu kebaikan pada orang lain. Hati dia benci pada orang kerana dia dapat kelebihan. Ia boleh jadi dalam bentuk apa sahaja. Ada orang dapat kereta baru, kita jaki. Ada orang beranak, kita jaki. Ada orang berjaya dapat APC, kita jaki. Ada orang berjaya kahwinkan anak, kita jaki. Ada orang tu dapat tunang, kita jaki. Yang membenci ini adalah jenis orang yang tak suka orang lain dapat kebaikan. Dan dalam masa yang sama, dia bukan saja benci orang tu dapat kebaikan. Dia nak kebaikan itu ditarik daripada orang tu. Dia bukan saja tak suka orang tu dapat kebaikan, dia nak kalau boleh kebaikan tu terhapus daripada orang tu. Dan perasaan tu timbul dalam hati. Dan kemudian dikeluarkan. Kalau keluar dari mulut,
dia maki, dia fitnah, dia provokasi, dia buat apa sahaja untuk rosakkan imej orang yang dapat kebahagiaan tu. So, hasad ni, dia bukan saja simpan di sini, tapi dizahirkan perasaan tu. Sebab tu Allah kata, min syarri hasidin idza hasad. Orang yang dengki bila dia sedang dengki. Dia bukan saja dalam, tapi dia zahirkan. Sebab ada orang yang dia dengki, dia hasad, tapi dia simpan di dalam hati, dia tak zahirkan. Dan kita memang build in benda tu. Memang kita rasa tercabar, memang kita rasa sakit hati, tapi ada orang simpan je. Kalau dia tak bahayakan orang lain, dia simpan je. Dia tanggung sendiri. Tapi yang jadi bahaya bila dia bertindak. Iza hasad. Bila dia bertindak. Dan tindakan tu pula boleh rosakkan orang. Orang lain dinamakan jadi calon hari ini, dia tak dapat. Lalu dia buat fitnah. Dia buruk-burukkan orang tu. Sehingga hilang kepercayaan orang lain pada dia. Mentang-mentang hari ini penamaan calon, baru keluar dari TV Hijrah, itu pula contohnya Ustaz. Min syarri hasidin idza hasad. Dan hasidin, dia memang terkenal dengan hasad ni. Memang terkenal dengan hasad. Wow. Min syarri hasidin idza hasad. Dan banyak berlaku benda ni dalam masyarakat. Why? Apa punca utama? Dia tak redha. Dia tidak redha. Dia tak kenal Tuhan. Dia tak redha dengan apa yang Allah beri pada orang lain. So, rupanya kita bukan sahaja. Belajar redha ni bukan sahaja kita terima apa yang Allah beri pada kita. Tapi kita kena terima apa sahaja yang Allah aturkan untuk orang lain. Tu belajar redha tu. Selalu kita sebut apa? Aku belajar redha ni, aku terimalah apa sahaja yang Allah bagi pada aku. Dapat ujian, aku bersabar. Naik pangkat, aku bersyukur. Tapi rupanya kerana kita beginner, belum faham sangat, bila Allah beri ujian melalui orang lain, maka kita tewas, kita gagal, kita semarakkan pula hasad dengki itu. So kalau berlaku sebelum ini, mari kita sama-sama bertaubat, mohon keampunan dari Allah. Kita mula belajar redha apa yang orang lain dapat. Bila orang lain dapat jawatan, redha je. Banyak kebaikan tuan-tuan, banyak kebaikan. Saya ceritalah saya punya pengalaman terbaru. Sepatutnya pada hari ini, pagi ini, saya dijadualkan untuk saya dijemput untuk bagi talk dekat masjid dekat satu negeri. Saya bagi talk dekat masjid satu negeri. So 2 hari sebelum ada imam daerah masjid tu, daerah yang saya nak bagi talk tu, dia message. Kata, Ustaz, penganjur ada hubungi apa-apa tak? Tak ada, tak beritahu apa-apa. Dia kata macam ni Ustaz, kerana negeri kami ni berbeza dia punya prosedur. Ustaz punya permohonan, diorang ada mohon untuk tauliah ni.
Tapi kerana Ustaz tak ada tauliah dekat negeri ini, maka kami tak dapat nak terima lah Ustaz. Kami tak dapat nak terima Ustaz. Dan apa nama, saya rasa penganjur nak langgar je. Maksudnya penganjur tak peduli, nak juga adakan event tu. So kami khawatir kalau, yelah, bila bos dah tahu, dah tentu dia akan hantar orang untuk monitor. Kan dah ada permohonan tapi ditolak, dah tentu dia akan hantar orang untuk monitor. Sama ada penganjur, akur atau sebaliknya. Jadi dia kata saya nasihatkan Ustaz tak payah datang dan apa nama, dibagi sekali lah dengan syarat-syarat kalau melanggar jadi macam mana. So maka saya ambil masa untuk digest. Dia kata okey, saya akur, terima kasih kerana ingatkan. Dan ialah mana tahu kalau ada peluang, saya mohon pula tauliah daripada negeri terbabit. Maka settle. Beritahu pada penganjur, minta maaf tak dapat nak hadir kerana kekangan yang semacam itulah permohonan tauliah ditolak. Rupanya selang sehari selepas itu, petang semalam, produser TV Hijrah ni dia update. Ustaz, so ready tak esok? Esok? Esok ada apa? Esoklah Ustaz punya live dekat TV Hijrah. Hah? Besok? Sebab saya dah tulis, dia dah hubungi saya sebulan yang lepas. Cuma tarikh awal diberi tu hari Selasa, minggu depan. Tarikh awal diberi tu adalah pada 8. Hari ni 5 kan? Pada 8 dan 15. 8 dan 15. Hari Selasa minggu depan. Rupanya hari ni. Bayangkan kalau saya terima, kalau saya boleh pergi ke Johor, wow. Yang janji dengan TV Hijrah sebulan yang lalu, saya nak buat macam mana? So Allah susun tu. Wuih. Allah susun tu luar biasa. So apa pun yang berlaku, sama ada pada orang lain atau pada kita, redha je. Allah bagi. Allah bagi dan Allah bagi dalam bentuk yang surprise. Dalam bentuk yang surprise. So kita semua, selagi mana kita masih dekat atas muka bumi, selagi mana kita masih hidup, kita takkan boleh mendabik dada, aku sudah lulus. Tak, kita masih sedang diuji dan diuji dan diuji dan diuji. So melalui ujian-ujian itulah, kalau kita redha, bersabar, bersyukur, itu dia punya formula inti dia, maka Allah akan bagi kita akan sedar dan kita tahu pengalaman-pengalaman tu. Kita akan lalui pengalaman-pengalaman indah tu. Bayangkan kalau saya tak redha. Dia kata tak lulus tauliah dan saya argue balik. Memanglah saya tak ada tauliah, baru nak mohon. Sebab itulah saya mohon. Ramping. Dan mereka bagi secara terpaksa. Saya masih negara, kau takkan tak boleh. Bagi dalam keadaan terpaksa dan saya pergi. Punya banyak janji-janji yang saya tak boleh nak penuhi. Kelang kabut pula. Oi. Allah telah beri jalan yang paling baik untuk kita. So setiap corner dan perjalanan itu, turun naik ni itu, sulamilah dengan keredaan. Sulamilah dengan keredaan. Okey. Dan takkan kita tak boleh nak dengki, tu nanti akan diuraikan. Macam mana sepatutnya kita layan perasaan dengki itu. So kalau kita tak belajar macam mana nak redha atau nak bersihkan hati daripada sifat-sifat buruk tu. Sifat buruk tu memang ada. Tapi macam mana kita nak kawal hati kita supaya tidak tenggelam dalam sifat buruk tu.
kita akan menemui malang demi malang. Kita akan ada saja rasa tak puas hati pada manusia. Maka bila kita luahkan rasa tak puas hati itu, dia boleh akibatkan kerosakan yang cukup besar. Rosak keluarga, masyarakat kita rosak, negara kita rosak, saling tuduh-menuduh, saling caci maki, hilang keharmonian. Sedangkan keharmonian tu Allah bagi, keselamatan tu Allah bagi. Kita yang robek keselamatan tu. Kita yang hilangkan keharmonian tu. Lalu, bila benar negara kita kucar kacir, bila benar ada ketegangan kaum, terjadi pada kuil dekat Brickfield pula. Dekat Seafield, antara Shah Alam dengan Puchong tu, dengan Sunway tu, baru kita kelang kabut, baru nak solat hajat. Sedangkan kita lah yang memulakan, kita yang merobek itu semua. Kan? Pelik kita ni. Dan kita pula, kita minta diselamatkan dari perbuatan hasad itu, kerana bila dia jalankan hasad, kalau dia bawa perasaan hasad tu, sebenarnya sudah bahaya. Kalaupun dia tak tunjuk perasaan hasad tu, dia tak maki, dia tak buat apa-apa, dalam hati ni. Bila hasad dia dalam hati tu, dia bawa hasad tu, benda tu sudah cukup bahaya, tuan-puan. Sebab Allah kata, iza, apabila, bukan in, jika. Apabila dia berhasad, maksudnya hasad tu sudah ada. Bila trigger je, itu sudah bahaya. Kerana pasti akan ada keburukan yang boleh terjadi. Kalaupun dia tak buat secara fizikal, dia juga boleh mencederakan orang lain. Apa? Penyakit ain. Penyakit ain. Apa dia penyakit ain? Penyakit ain ni asal daripada pandangan mata jahat. Pandangan mata jahat. Saya dah lah cemburu dengan bonda. Boleh anjurkan macam-macam. Kan boleh buat event tu, event ni, boleh kumpulkan kita ramai-ramai, bukan 10-20 orang. Kalau saya buat kuliah macam ni, belum tentu boleh hadirkan 100-200 orang. Tapi bonda setiap kali dia buat kuliah, orang fokus. Dan ada orang yang secara konsisten ikut. Kenapa? Kepercayaan. Kerana selama ni dia yakin, dia percaya apa yang bonda cuba bawa. Dan bila saya cemburu pada bonda, ada hasad ni, tak perlu banyak, saya tengok je gambar bonda. Dia ni lah orangnya tu. Saya tak buat apa-apa, saya cuma tengok dengan pandangan mata jahat. Kebarangkalian untuk bonda dapat penyakit ain tinggi. Cukup itu je. Sebab tu tuan-puan, jangan paparkan gambar anak baby dekat laman sosial. Sama ada orang tu berpandangan mata baik atau berpandangan mata jahat, baby tu boleh kena. Satu kalau orang-orang Arab, dekat kereta dia penuh dengan stiker, Masya Allah, apa nama, hadza min fadli Rabbi, apa nama, taqabbal Allah. Semua tentang zikir, tentang ingatan pada Allah. Kerana itu adalah penyembuh ataupun pembasmi penyakit ain. Penyakit ain ni sama ada kita suka atau tak suka. Daripada pandangan mata, orang tu boleh kena. Why? Sebab Allah nak uji. Engkau suka tu kerana apa? Kan Allah nak uji honor.
Engkau dapat harta tu kerana siapa? Kerana siapa? So tak kala kita memandang benda yang baik, ucapkanlah alhamdulillah. Ucapan kita tu ingat pada Allah, Allah yang beri, bukan hasil usaha dia. Kalau tak, dia diuji. Dia diuji. Kereta boleh aksiden, rumah boleh terbakar. Lagi-lagi kalau kita tak suka. Soal tu, dekat cerita orang Arab ni, dia sebut, dia tulis alhamdulillah, Masya Allah. Yang penting ada perkataan sebutan Allah untuk mengelakkan penyakit ain. Penyakit ain. Ia satu perkara yang sangat penting. Besar mudarat. Sebab penyakit ain ni dalam bahasa evil eye, diorang panggil evil eye, memang pernah terjadi di zaman Nabi dan disentuh dalam Quran. Dalam suratul Qalam. Wa in yakadul ladina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan sungguh orang kafir itu hampir-hampir menggelincir dan menjatuhkanmu dengan pandangan mata mereka yang penuh dengan permusuhan dan penuh dengan kebencian semasa mereka mendengar Al-Quran sambil berkata, sungguh Muhammad tu benar gila. Dengan pandangan mata. Dia tak buat apa-apa dengan pandangan mata. Allah sebut dengan pandangan mata. Dan banyak hadis Nabi yang sebut mengenai ain. Dan ini bukti kebenaran dan kewujudannya. Dia mungkin kita dengar ni janggal. Macam mana pandangan mata boleh merosakkan, memudaratkan, sebab orang, jadikan orang sakit. Tapi sebab kita beriman dengan Allah. Dan perkara gaib. Kita terima perkara ni walau sukar dimakan. Dan kita perlu ambil langkah berjaga-jaga kerana penyakit ain ini agar dia tak menimpa kita. Dan kita pula tidak menimpakan penyakit ain itu pada orang lain. Nabi bersabda, sungguh pandangan mata itu benar. Bukhari Muslim. Pandangan mata itu adalah benar jika ada satu perkara yang boleh mendahului qadar, ketentuan Allah, maka ainlah yang boleh mendahuluinya. Bayangkan tu. Jika ada perkara yang boleh mendahului qadar, ketetapan Allah, maka penyakit ain itulah boleh mendahuluinya. Dari Ummu Salamah, Nabi SAW melihat seorang hamba perempuan di rumahnya dan mukanya berubah warna kehitaman. Baginda berkata, berilah dia ruqyah. Ruqyahkan dia. Sesungguhnya dia telah ditimpa penyakit ain. Dalam satu hadis lain, seorang sahabat bernama Sahal bin Hunayf. Beliau sedang mandi. Lalu sahabat yang bernama Amir bin Rabi'ah berjalan melaluinya yang sedang mandi. Okay, Sahal sedang mandi, Amir lalu. So, bila lalu, Amir tak sengaja ternampak kulit Sahal yang putih, mulus, tulus, cantik. Lalu Amir berkata dengan penuh kagum, demi Allah, wallahi demi Allah, aku tidak pernah melihat sesuatu seperti yang aku nampak hari ini. Hatta tidak seperti kulit hamba perempuan. Sahal ni perempuan. Nampak kulit, tak, Sahal ni lelaki. Dia kata tidak pernah nampak kulit seputih ini. Seperti kulit hamba perempuan. Tak, kulit dia tu putih macam kulit perempuan, macam tu. Lalu Sahal terus jatuh pengsan. Pengsan, dia tak dengar pun apa yang Amir kata. Dia terus pengsan. Nabi datang kepada Amir dan dengan marah. Nabi berkata,
Kenapa engkau nak bunuh saudara kau? Kenapa engkau nak bunuh dia? Apakah kamu tidak mendoakan keberkatan baginya? Mandilah untuk dia. Wow. Itu pernah berlaku. So, cuba tengok orang-orang yang jual alat kecantikan. Makin putih, ajalah putih macam saya. Berapa ramai mata lelaki nakal yang melihat. Kalaupun tak kena segera, tinggal tunggu masa. Dia tak sengaja, dia bukan tahu pun. Dia tak sengaja. Tapi rupanya, melihat suatu keindahan tu, kembalikan pada Tuhan. Bukan puji makhluk, puji Tuhan. Masya Allah, la quwata illa billah. Sebab kadang, ialah perkataan kita, mulut lagi laju daripada akal. Macam itulah. Cantiknya. Handsome-nya baby ni. Comelnya. Tuhan kau letak mana? Tuhan tu nak letak mana? Tuan-puan, luar biasa. So, sama juga dengan keburukan lain yang kita nampak. No, keburukan yang kita tak nampak. Orang yang hasad, ada kita akan buat sesuatu yang kita tak sedar. Maka kita perlu minta perlindungan pada Allah. Kerana kita memang tak nampak, kita tak tahu, kita tak sedar. Saya tak tahu sepanjang saya keluar dekat TV Hijrah sejam tadi. Tak semua orang suka dengan apa yang saya cakap. Tak semua orang setuju dengan apa yang saya cakap. Sebab itulah kita perlu minta perlindungan pada Allah. Dan kalau lihat ayat ni, min syarri ma khalaq, kalau kita lihat ayat min syarri ma khalaq, juga sudah merangkumi segala bentuk kejahatan. So, ketiga-tiga perkara selepas itu boleh diletakkan di bawahnya. Tapi kenapa Allah sebut satu persatu perkara ni? Kenapa Allah sebut satu-satu? Sebab Allah nak letak pengkhususan. Allah nak kita tahu bahawa bentuk-bentuk kejahatan ni pelbagai. Dan dia ada narrowing down, pengkhususan. Ada banyak kejahatan. Tapi yang tiga ni yang paling bahaya. Maka Allah suruh kita minta perlindungan yang khusus kepada ketiga-tiga ini. Sebab tiga ni paling bahaya. Cuma, selain dari itu, ada hasad yang dibenarkan. Contohnya dalam perkara sedekah dan ilmu. Maksudnya bukan semua hasad tidak dibenarkan. Ada yang dibenarkan, tapi caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Jom kita tengok dulu hadis Nabi SAW tentang hasad yang dibenarkan ini. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seorang lelaki yang diberi ilmu oleh Allah tentang Quran sehingga dia pun bacanya sepanjang malam dan siang. Maka ada tetangganya mendengar hal itu lalu berkata, kalau aku diberikan sebagaimana yang diberikan oleh si fulan, aku beramal sebagaimana yang dia lakukan. Itu kan hasad. Kalau aku macam dia, aku akan baca. Aku akan baca seperti mana dia. Dan seorang lelaki Allah berikan kepadanya harta, maka dia pun menghabiskan harta itu di jalan yang benar. Kemudian ada orang berkata, seandainya aku diberikan sebagaimana apa yang diberikan oleh si fulan, nescaya aku akan beramal sebagaimana apa yang dia lakukan. Hadis ni tuan-tuan, dia banyak sudut kita boleh pandang. Pertama, tentang hasad yang dibenarkan. Kadang kita bukan tak minta, tapi Allah tak bagi. Kita berkali-kali minta kaya sebab motivasi kita untuk jadi kaya tu kerana kita nampak orang kaya yang suka bersedekah. Lalu kita hasad dengan orang kaya tu kerana dibenarkan, kalau aku kaya macam dia, aku juga boleh bagi. Aku akan bagi seperti mana dia. Tapi sampai sekarang kita tak kaya.
Dan sampai sekarang orang kaya itu tetap kaya dan dia tak kena penyakit ain pun. Why? Pertama, Allah tak granted. Allah tidak makbulkan apa yang kita minta. Jika Allah makbulkan dan pada pengetahuan Allah kita akan gelap, kita akan rambang mata, kita takkan buat apa yang kita hasadkan tu, kita takkan buat, maka bebanan harta itu bakal campakkan kita ke neraka. Better off kita tak ada apa-apa. Bukankah Allah lebih kenal kita? So, hasad yang dibenarkan ni macam mana? Cara hasad yang ideal ialah kalau tuan-puan ada iri hati dengan saya, tahu tadabbur, dan tuan-puan pula nak menyaingi, nak juga tahu tadabbur, jadikan hasad tu sebagai pencetus untuk memulakan jalan tadabbur. Contoh lain, katalah saya dengki dengan Kak Farhana. Dia kaya dan selalu bagi beras hari Jumaat pada semua orang dekat surau, dekat taman dia. Tiap Jumaat dia bagi beras. Tiap Jumaat dia bagi beras. So, saya dengki kerana pemurahnya dia. Saya dengki dengan dia. Saya kata, aku pun nak ikut macam dia. So, kita pun mula menderma. So, jangan hanya, kita hanya jadikan hasad kita itu sebagai pemula. Kita hanya jadikan hasad itu sebagai pemula. Jangan kita ikat dia dengan kita untuk bersaing. Jangan kita ikat dia dan kita jadikan untuk bersaing. Tengok. Dia sedekah kurma. Aku sedekah fish and chip. Dia sedekah apa hari ni? Dia sedekah cookies. Aku sedekah kebab. Jangan jadikan dia dan kita bersaing. Jadikan pemula je. Lepas tu, abaikanlah dia. Kita tumpu apa yang kita nak buat dia sedekah. Apa je kita nak sedekah. Jangan banding dengan dia. Itu gila. Itu jadi hasad yang merosakkan tu. Kita pula nampak orang lain berniaga, kita nak berniaga. Lepas tu kita ikat dengan dia. Kita jadikan dia anchor. Dia berniaga fish and chip, kita pun nak berniaga fish and chip. Dia jual air buah, kita pun nak jual air buah. Lama-lama orang dekat sana tu, apa sal kau ni? Asyik ikut aku ni, kau tak ada idea lain ke? Itu persaingan yang tak sihat. So, hasad ni, macam Abu Bakar dan Umar. Dia nampak Abu Bakar buat tu, dia pun nak ikut. Tapi dia tidak ikat dengan Abu Bakar. Dia buat apa yang dia buat. Sehingga kan Umar, dia kata, apa yang dicontohi oleh Abu Bakar, apa yang Abu Bakar tinggalkan, legasinya, aku tak boleh buat. Aku tak boleh buat macam mana Abu Bakar buat. Sebab dia sangat hebat. Sampai Umar cakap macam tu. So, boleh hasad sebagai pencetus semangat. Mula-mula tu je. Lepas tu, you are on your own. You are on your own. Anda bertindaklah sendiri. Tak payah ikat dengan orang lain. Tak payah bandingkan dengan orang lain. Kalau nak bandingkan, banding dengan kita semalam. Ikut cara masing-masing. Banding dengan kita semalam. Itulah hasad yang sebenar. Sebab tuan-puan, penyakit hasad ni, dia tak ada ubat. Tak ada ubat. Sebab tu Allah minta kita berlindung dengan Allah.
Allah ajar kita berlindung dengan Allah sebab dia tak ada ubat. Ubatnya hanya dari Allah. Ada pernah kita pergi hospital. Doktor, saya risau, saya punya hasad ni tinggi lah doktor. Ha? Macam mana nak ukur tu? Tinggi ke rendah? Ada termometer? Ada apa? Stetoskop boleh cek dekat jantung? Oh, awak punya fever hasad ni tinggi. Ini dah 40 darjah Celsius. Tak? Psikologis. Ada orang pernah bagi tahu saya punya hasad ni tinggi. Atau dia kata, kau ni, awak ni punya potensi hasad awak sangat tinggi. Tak. Malah bila orang sebut kita ada hasad, perkara itu sangat peribadi. Perkara itu menjadi sangat peribadi. Dan sistem defensif kita akan trigger, bertindak. Tidak akan serang balik orang tu. Seolah-olah bila kita kata orang lain ada hasad, kita sedang memalukan dia. Bahaya, hasad ni. Bahaya. Tahu macam tuan-tuan, kalau tuan-tuan kata, Ustaz Nazri tu, Ustaz, saya lihat Ustaz ni ada hasad ni. Ui, saya akan bertindak untuk defend diri saya. Hanya Allah boleh mention tentang penyakit ni. Dan kita kena muhasabah. Cuma kali ini, dalam surah ini, tumpuannya kepada siapa? Tumpuannya kepada apa yang berada di luar kita. Not even in our control. Benda di luar. Min syarri ma khalaq, apa yang Allah ciptakan. Semua yang Allah ciptakan. Kita boleh kontrol? Tak boleh. Min syarri ghasiqin idza waqab. Tiap-tiap hari, selepas siang, ada malam. Malam akan datang tiap-tiap hari. Kita boleh kontrol? Tak boleh kontrol. Ahli-ahli sihir yang dia masuk sekolah sihir, sekolah persihiran, daripada darjah 1 sampailah tingkatan 5, masuk universiti, dapat double degree pensihiran. Kita boleh kontrol dia? Tak. Macam Harry Potter tu kan? Tak. Orang nak hasad pada kita. Boleh kita kata, dah, udah lah tu hasad tu. Tak, kita tak boleh kontrol. So, suratul Falaq adalah surah kita mohon pada Allah agar protect kita daripada perkara-perkara yang kita langsung tak boleh kawal, tak boleh kontrol. Sampai macam tu sekali. Allah sayang kita, Allah ajar kita. Kita tak tahu. Kita tak tahu ada perkara yang kita tak boleh kontrol. Sebab selalunya hidup kita ni kita rasa hanya bersekitar apa yang berlaku dalam tubuh badan kita. Tapi rupanya ada benda-benda besar yang sangat bahayanya sangat besar pada kita yang kita tak boleh kawal dan Allah ajar kita. Engkau minta aku lindung daripada perkara-perkara ni. Allah sayangnya Allah pada kita. Sayang sangat. Dan lebih sayang kalau kita tidak ambil manfaat dari itu. Begitulah. So Allah ajar dalam ayat ini supaya kita jangan takut. Jangan takut dengan bahaya yang ada. Kerana Allah bersedia untuk selamatkan kita, untuk lindungi kita. Tinggal lagi kita minta. So 9:28, terima kasih kerana menunggu dan bersama dengan saya sepanjang pagi ini dari 8.30 tadi sehingga 9.30. Tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga kita istiqamah. Kita istiqamah bukan hanya berhenti di sini setelah kita lalui surah ini,
Tapi cari lagi, gali lagi, fahami lagi, cuba baca buku-buku tafsir tentang bagaimana kita benar-benar boleh menghargai surah yang semacam ini, suratul Falaq. Next, kita akan pergi ke surat Nas, insyaAllah besok pagi. Barakallahu li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan kasiran Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri Haji Mustaqim yang bersama kita pada pagi ini kuliah duhar tadabbur surah Al-Falaq, iaitu ayat yang keempat kelima. Jadi di situ kita mohon pada Allah bila kita berada dalam kesedihan, kemurungan, kembali ceria dan bertenaga, kita pohon perlindungan daripada Allah dari keburukan manusia, jin, syaitan, binatang buas dan makhluk yang lain. Sesungguhnya ia mengajar kita supaya sentiasa meletakkan pergantungan dan memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan setiap makhluk di muka bumi ini. Buang dengki, buang iri hati, hati kita tenang, hidup jadi bahagia insya-Allah. Syukran jazilan kepada tim pengurusan Gemah Nur Iman dan juga kepada para pecinta ilmu Al-Quran yang sudi mengimarahkan kuliah duha pada pagi ini. Kita bersyukur atas segala nikmat, anugerah yang Allah beri. Semoga Allah beri kita ketabahan, kekuatan, keikhlasan, keimanan dalam melalui segala ujian dan kita berada di jalan yang diredai oleh Allah. Hidup mencari kesempurnaan akan menjadikan kita tertekan, tetapi hidup mencari keredaan akan mendatangkan keikhlasan dan ketenangan jiwa kita insya-Allah. Seterusnya kuliah kita pada pukul 5.15 bersama dengan Imam Masjid Al-Qudus, Imam Farid Sya'ari, hadis 40. Pukul 8 malam bersama dengan Nyak Ahmad Arif, Datuk Abang Nordin, pengajian Tauhid. 9.15 malam bersama dengan Najib Ustaz Mat Naim, kuliah Isyak. Jadi teruskanlah bersama dengan kuliah-kuliah yang telah kita anjurkan. Dan sebagai penutup tirai kuliah duha kita, sekali lagi dipersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri Haji Mustaqim untuk memimpin bacaan tasbih, membaca doa, tasbih kefarah dan menutup kuliah kita dengan surah Al-As. Dipersilakan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, wahai Tuhan kami, telah kami pelajari kalam-kalam-Mu ya Allah. Telah kami dapat ilmu yang sedikit ini ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, bukakanlah pengetahuan yang mendalam terhadap kalam-kalam-Mu, terutamanya surah-surah yang pendek dan ringkas ini ya Allah, agar kami terasa dekatnya kami bersama-Mu. Ya Allah, wahai Tuhan kami, lindungi kami, diri kami dan keluarga kami dari segala bentuk bahaya, terutamanya bahaya yang Engkau sebutkan dalam suratul Falaq. Ya Allah, wahai Tuhan kami tidak dapat lari daripada perasaan yang Kau titipkan, perasaan hasad dan dengki. Oleh itu, peliharalah kejahatan diri kami agar tidak menimpa orang lain, dan peliharalah kami daripada kejahatan orang lain agar tidak menimpa diri kami. Ya Allah, wahai Tuhan kami, Kau paling tahu tentang diri kami. Peliharalah kami, lindungilah kami. Ya Allah, wahai Tuhan kami, hari ini negara kami sedang melalui suatu proses demokrasi penamaan calon. Maka Engkau jadikanlah calon-calon ini calon-calon yang takut kepadamu dan begitu memberi khidmat dan bakti ke atas kami. Ya Allah, wahai Tuhan kami, biadikal khair, hanya di tangan-Mu kebaikan, hanya di tangan-Mu kebaikan, dan hanya di tangan-Mu kebaikan. Apapun calon yang bertanding ya Allah, kami mohon kebaikan-kebaikan daripada mereka, terserlah buat kami rakyat Malaysia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minna wa minkum.